Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita kuliah di sini ni, dia masalah dia kadang-kadang ada malam yang ada function yang lain. Bukanlah masalah, tapi oleh kerana perkara tu berbeza, kita punya dia seorang je cakap, yang function lain tu dia bising sikit. Dan pada hakikatnya kalau dalam Islam pun kenduri memang dia suruh meriah pun kan. Jadi dia orang meriah kan. Cuma kalau dia boleh menganut Islam, bagus. Agama mengiktiraf fitrah manusia ni. Bila orang kahwin, orang seronok. Bila orang seronok, dia nak kena gambarkan keseronokan itu. Maka Nabi SAW bila tengok orang kahwin, tak ada nyanyian di kalangan orang Ansar. Nabi tegur. Nabi kata, innal hadal hayy minan ansar yu'jibuhumullah. Orang Ansar di kawasan ini sukakan nyanyian. Kenapa kahwin mereka kali ini tak ada nyanyian? Jadi Nabi biarkan, Nabi suruh mereka menyanyi dan Nabi dengar pun mereka menyanyi. Cuma apabila mereka melafazkan lirik yang salah, lirik yang tak betul, mereka kata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di kalangan kami ada nabi yang tahu apa yang akan berlaku besok. Nabi suruh buang. Nabi kata jangan tinggalkan lirik itu dan sebut apa yang kamu sebut sebelum daripada ini. Kalau orang nak masuk Islam, sebenarnya tak banyak dalam urusan muamalah kehidupan manusia ni yang dia kena ubah. Orang Islam, orang bukan Islam sama naik kereta. Orang Islam, orang yang bukan Islam sama pun nak berkahwin. Manusia sama nak gembira, ada saat dia seronok, nak makan dan seumpamanya. Tetapi datangnya Islam menegakkan akidah dalam hidup manusia, mentauhidkan Allah dan memastikan urusan muamalah kehidupan yang luas ini ada batas-batasnya supaya tidak melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Menyanyi boleh menyanyi, tapi jangan lafazkan lirik-lirik ataupun ungkapan-ungkapan yang menyanggahi ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila kenuri, macam dia kenuri, tak apalah, dia happy ya kan. Dia beza sikit dengan orang Melayu kita. Hari raya kita suruh seronok, bergembira. Nabi bagi Habsyah main tarian senjata, tarian lembing di dalam masjid Nabi SAW, hadis Bukhari. Aisyah pun tengok. Orang Sudan, orang kulit hitam main, gembira. Nabi pun tengok. Tapi kita kadang-kadang hari raya kita bagi jadi sedih. Kita buat cerita sedih, filem sedih, lagu sedih, dan takbir yang sedih. Kita tak betul.
Hari kematian kita sedih. Kita sedih. Kita simpati kepada keluarga si mati. Tapi kita beza. Hari mati kita bagi sampul, dapat duit, dan kita kenuri seronok. Salah. Maka kita tak kenuri, kita tak berpesta dengan kematian. Kita simpati dengan keluarga si mati. Kita tolong dia, kita bagi bantuan untuk dia. Jadi kita terbalik dalam sebahagian keadaan. Kembali kita kepada surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Ayat yang ketujuh. Laqad kana. Laqad ni bahasa Arab ni dia panggil litaukid. Qad, lam tu taukid, qad tu pun taukid. Sesungguhnya. Kalau dah dia double. Laqad tu sesungguhnya dah. Laqad lagi. Benar sebenar sesungguh-sungguhnya. Sesungguh-sungguhnya. Dia penegasan dalam hal itu. Kana fi Yusuf, adalah pada Yusuf, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya, ayatun, tanda-tanda, lisailin, kepada orang-orang yang bertanya. Allah jadikan surah Yusuf seperti mana yang kita sebut sebelum daripada ini. Allah jadikan surah Yusuf sebagai ahsanul qasas, kisah yang terbaik, yang mana manusia dapat mengambil pengajaran daripadanya dalam berbagai aspek kehidupan, perjalanan kehidupan keluarga, insan, perasaan antara satu sama lain, kesabaran, percaya dengan janji Allah, dan apa yang akan berlaku dalam kehidupan seseorang. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata sesungguhnya pada Yusuf dan saudara-saudara ayat, tanda-tanda. Bila kita sebut ayat, tanda-tanda, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda peringatan Allah kepada orang yang bertanya. Dalam Al-Quran dia tidak sebut tentang para nabi ini dengan menggunakan istilah mu'jizah, walaupun istilah itu tidak salah, tetapi dia mu'jizah Nabi Musa, mu'jizat Nabi Isa, tapi dia sebut tentang ayat. Dia namakan dengan ayat. Ayat, tanda-tanda kehebatan Nabi Musa. Mu'jizat tu biasanya ditakbirkan, digambarkan, digunakan perkataan ayat. Ayat-ayat Allah maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca seperti mana kita baca Quran, dan ada ayat-ayat yang manzurah, ayat-ayat yang kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya selalu sebut, manusia pergi tengok kesan daripada DNA tertentu, tengok kesan daripada peninggalan tertentu, manusia boleh trace tentang sejarah yang mungkin yang telah meninggalkan kita 5,000 tahun yang lepas. Oh, di sini ada sekalian ni, di sini ada benda ni. Ahli-ahli arkeologi buat kajian, dengan jumpa satu tulang saja boleh menafsirkan apa yang ada di sebalik cerita tulang tersebut. Mereka boleh kenal makhluk ini, perak man, apa yang USM jumpa, macam-macam lagi, ada penduduk di sini, haiwan begini. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan serpihan tulang, bukan serpihan batu, tapi alam yang setiap kali manusia lihat,
lihat kebesaran Allah Jalla wa'ala. Lihat pada diri kita kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, tidakkah kamu perhatikan? Kalau manusia boleh jumpa dengan serpihan wang, tulang, mangkuk dan pinggan, sejarah manusia yang lepas, tiba-tiba manusia tengok alam dirinya dan sekelilingnya gagal menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda manusia ini adalah manusia yang paling jahil dan manusia yang paling buta hati, buta perasaan, buta mata dan pendengaran. Setiap yang berlaku adalah tanda-tanda kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan berbagai tanda. Salah satu tanda peringatan yang boleh memberi manfaat kepada manusia ialah cerita Yusuf alaihissalam. Ayatun lisailin, ayat kepada orang-orang yang bertanya. Sebahagian ahli tafsir menyatakan yang bertanya itu, perkataan ayat ini menunjukkan ada orang tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita hendaklah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukan lahir di kalangan Yahudi, atau dia bukan daripada keluarga Kristian yang mana membolehkan dia tahu cerita daripada Old Testament atau New Testament, daripada Bible ataupun daripada Injil ataupun daripada Taurat. Walaupun Injil yang sebenar sudah diselewengkan dan Taurat yang sebenar diselewengkan, ataupun daripada Talmud. Nabi daripada Quraisy, masyarakat yang tidak tahu tentang semua cerita ini. Sebab itu Al-Quran pada peringkat awal lagi menyebut kepada Nabi, apabila Allah menyatakan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Quran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik kisah. Bima awhayna ilaika hadzal Quran, dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, walaupun engkau sebelum ini termasuk di kalangan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang tak tahu cerita-cerita ini semua. Sebab itu sebahagian penulis orientalis barat berusaha cuba nak kaitkan macam mana Muhammad boleh tahu semua ni. Sebab mereka nak menafikan wahyu, jadi mereka terpaksa nak kaitkan. Oh, mereka kata masa dia pergi dengan Abu Talib ke Syam, dia ada jumpa padri di sana. Padri itulah yang ajar dia semua ni. Tak kalah padri itu jumpa yang sekejap. Oh, sebenarnya ada lagi orang yang Muhammad pergi jumpa diam-diam. Mungkin Waraqah bin Naufal. Mereka cuba cari untuk memberikan explanation yang mereka gagal, untuk mereka, kerana mereka menafikan satu sumber yang penting, iaitu revelation, iaitu wahyu. Bila mereka menafikan wahyu, mereka terpaksa ambil cari sumber mana Muhammad dapat benda ni. Lalu mereka kaitkan dengan Yahudi. Masalahnya Yahudi ketika itu tidak kuat, tidak di Mekah, mereka berada di Yathrib. Oh, kemungkinan dia pergi masa dia hilang, semasa pergi ke Gua Hira tu, mungkin dia tak pergi ke sana, dia pergi cari Yahudi. Punya nak cari sebab untuk membolehkan Muhammad dikaitkan dengan unsur-unsur kaum yang ada agama yang berkait dengan langit, iaitu Yahudi dan Kristian. Tapi apabila Nabi Muhammad boleh mendatangkan satu surah yang indah yang menjawab semua yang mereka tanya, Allah kata ayatun lisailin, ia tanda kepada orang yang tanya. Kau pergi jumpa tanya Yahudi, tak ada cerita ni. Kau tanya Kristian, tak ada selengkap ini ceritanya. Tapi bila kau tanya Muhammad, Muhammad dapat jawab
ayatun lisaili, tanda kepada orang yang bertanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian sambung terus cerita. Tuan-tuan, Quran sebagaimana saya cerita dulu, dia tak akan detailkan semua. Dia akan ambil benda yang penting untuk dibawa sebagai pengajaran. Kita bila masuk ke dalam alam Quran, kita kena masuk sebagai orang yang nak mencari hidayah daripada celahan keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh jadi macam setengah orang fanatik. Dia fanatik mazhab tertentu, dia masuk cari ayat Quran yang mana boleh menyokong dia, bukan memberikan hidayah kepada dia. Ayat mana yang boleh sokong saya? Dia jumpa kita, ustaz, tolong bagi sikit ayat nak sokong saya kempen ni. Tolong bagi sikit sokong pandangan saya. Macam tu orang politik, tu cari ayat-ayat yang sokong saya. Muslim tak baca Quran cari ayat Quran sokong dia. Muslim membaca Quran untuk mencari hidayah. Setelah dia jumpa hidayah dan petunjuk Allah, dia mengikut petunjuk Allah dalam Quran. Dan kemudian kalau orang bertanya dan berhujah, lalu dia mengeluarkan hujah Quran kerana dia yakin dia dulu jumpa ayat itu. Bukan baca Quran supaya Quran itu dapat dipusing tengkuknya, atau ayatnya supaya serupa dengan kehendak saya. Tetapi dia masuk ke dalam Quran supaya dia mengikut Quran, dan dia rela mengubah pendiriannya jika berbeza dengan pendirian Quran. Bukan dia memaksa tafsiran Quran supaya jadi macam mana yang dia mahu. Ini berbeza. Ini membezakan antara orang yang ikhlas terhadap Allah dan Rasulnya dalam agama, dan manusia yang mempunyai kepentingan, yang cuba mencari nas-nas Allah dan Rasul supaya sama dengan kehendaknya. Allah menyatakan, "Idza qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin." Allah menyebut idza qalu, dan tak kala idz qalu, dan iz tak kala, tidak ada dan, iz tak kala, dan ingatlah, maksudnya Allah nak suruh kita, nak supaya kita ingat kepada satu peristiwa yang lepas. Allah gunakan iz tak kala, qalu, mereka itu berkata. Mereka siapa? Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Dia nama Yusuf, bila disebut la Yusufu, lam tu dia panggil lam taukid. Dia mengukuhkan benar-benarlah Yusuf. Wa akhuhu ahabbu ila abina, dan saudaranya lebih disayangi kepada bapa kita. Yani bapa kita lebih sayang kepada dia. Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini satu kelompok yang kuat, kita kumpulan. We are a band, kita kumpulan. Kenapa dia sayang Yusuf dan saudaranya? Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapa kita tu siapa? Nabi Yaqub. Lafi dhalalin mubin, di dalam kesalahan. Dhalal ni sesat lah, dalam sesat yang nyata. Dia bukan maksud sesat agama, sesat pada tindakan. Ayat ini, hadirin dan hadirat, cuba kita lihat Al-Quran. Saya harap tuan-tuan kebanyakan, kalau mungkin yang dah hafal tak apa, tapi yang kalau boleh ada Quran, baru kita dapat tangkap apa yang keindahan apa yang Allah sampaikan. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah tak cerita Nabi Yusuf ni dengan adik dia mak lain, yang saudara-saudara dia ni mak lain. Quran tak cerita. Tetapi daripada cara penceritaan, kita dapat menangkap sesuatu maksud. Kerana bukan cerita, bukan peranan Quran untuk mendetailkan semua. Firaun di Mesir, tempat ni, tahun sekian-sekian, sungai ni panjang. Bukan cerita dia. Kalau tidak, dia kena jadi kitab apa?
mungkin ratusan jilid. Tapi Quran very simple. Ayat-ayatnya kadang-kadang satu perkataan memberikan makna yang pelbagai. Allah kata, mereka kata, la Yusuf wa akhuhu, Yusuf dan saudaranya. Mereka ni saudara-saudara Yusuf. Allah kata Yusuf wa ikhwatihi, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang kata ni bahawasanya Yusuf lebih disayangi oleh bapa kita ni, yang kata ni ialah saudara-saudara Yusuf. Tapi bila dia kata sesungguhnya Yusuf dan saudara dia, seakan-akan Yusuf ni lain daripada dia. Maka kita dapat tangkap satu makna, mereka ni mungkin satu bapa tapi berbeza mak. Kalau tidak, dia, Yusuf dan saudara dia, patut dia kata Yusuf dan adik kita seorang lagi, Yusuf wa akhuna. Tapi dia kata sesungguhnya Yusuf dan saudara dia. Maksudnya Yusuf dan saudara dia ni sikit asing daripada mereka. Nak asing macam mana? Bapa sama, tentulah asing pada mak. Quran tak sebut, tapi daripada cara lenggangan ayat kita dapat menangkap sesuatu makna bahawasanya Yusuf dan saudara dia ini daripada mak yang lain. Siapakah nama saudara Yusuf? Quran tak bagi tahu. Israeliat kata, kitab Yahudi kata nama dia Bunyamin. Kita tak tahu. Boleh jadi nama dia Bunyamin, boleh jadi nama dia yang lain. Tapi tak apalah kalau kita nak pinjam Yusuf dan Bunyamin ini. Mungkinlah. Pasal banyak kali mereka mengulangi, kerana kitab dahulu juga mengambil daripada cerita-cerita yang ada asal usul daripada datuk nenek mereka yang membawa cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kemungkinan nama dia Bunyamin, tapi Quran tidak menyatakan. Quran hanya kata wa akhu dan saudaranya, Yusuf dan saudaranya lebih disahabbu ila abina, lebih disayangi oleh bapa kita, minna daripada kita, wa nahnu usbah, sedangkan kita satu kumpulan. Maksudnya dia perasingkan, mereka asingkan antara diri mereka dengan Yusuf dengan adik dia. Inna abana, sesungguhnya bapa kita ni fi dhalalin mubin, dalam kesesatan ataupun dalam kekeliruan yang nyata. Bapa mereka tu siapa? Nabi Yaqub alaihi salam. Ini anak-anak Nabi ni. Jangan kita jadikan papa dengar suruh Yusuf kata kalau anak kita teruk pun okey, anak Nabi pun teruk. Tak boleh lah, dah Allah suruh kita didik, Allah cerita-cerita ni supaya kita ambil pengajaran. Dia fikir Nabi Yaqub ni sayang kat Yusuf dengan Bunyamin ni lebih daripada kita, anak mak lain ni. Yang kita ramai yang kuat-kuat ni, yang perkataan wa nahnu usbah, dan kita ini usbah, kita ni satu kumpulan, mungkin merujuk mereka lah yang pergi jaga ternakan, mereka lah yang pergi jaga tanaman, mereka lah yang buat kerja untuk keluarga ni. Dan kita dapat tahu daripada cerita ayat-ayat yang akan datang, Nabi Yusuf ni mungkin kecil lagi masa ni, masih kecil, dan mereka timbul perasaan dengki, dan mereka rasa Nabi Yaqub sayang. Kita tak tahu banyak sebab. Pertama, Nabi Yaqub alaihi salam setelah Nabi Yusuf cerita tentang mimpi dia, Nabi Yaqub sudah dapat tahu bahawasanya anak dia ini akan menjadi Nabi. Dengan nilai karena cintanya Nabi Yaqub kepada Allah, dan dia tahu ini satu lagi insan yang Allah hantar untuk menjadi Nabi, dan Nabi ini bukan warisan, dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri, maka dia sayang. Bukan berarti dia zalim anak lain.
dia ambil berat seperti mana dia mengambil berat tentang tanggungjawab dia sebagai Nabi nak menjaga tentang masa depan seorang lagi Nabi. Anak-anak ni salah faham. Dia kata, tengok, ayah kira duk kira Yusuf. Mungkin dia selalu tanya, Yaqub menggambarkan ambil berat lah, tanya khabar mungkin banyak tentang Yusuf ke. Jadi yang lain kata ni tak jadi. Mungkin faktor itu, di samping faktor dia rasa Nabi Yaqub sayang, mungkin juga faktor perbezaan ibu. Jadi orang yang poligami ni nak kena pandai lah, supaya jangan anak-anak kata, oh pak duk sayang anak mak nu ya no. Nabi Yaqub tidak ada kaitan dengan itu. Dia ada kaitan dengan masalah masa depan seorang Nabi. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan, atau campak buang dia ardan pada satu bumi. Yakhlu lakum wajhu abikum, maka tertumpu untuk kamu wajah bapa kamu. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan kamu akan jadi selepas daripada itu kaum yang saleh. Tuan-tuan, cuba kita lihat balik surah ni. Cadangan dia dua saja. Satu, ni dia pemesyuarat sama-sama adik-beradik. Habis kita nak buat apa kat adik kita ni? Pak nampak sayang sikit kat dia. Cadangan kata, yang pertama, uqtulu Yusuf, bunuh dia. Oh, ini besar. Cadangan bunuh besar. Adik-beradik, walaupun macam mana beza mak pun, tapi bapa adik yang sama. Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala kata, apabila hasad mengambil tempat, dia mengkaburi pemikiran manusia. Sebab tu tuan-tuan, ini perkara yang kita kena jaga. Bila orang dia hasad, kita tanya dia, dia ulas luar biasa, padahal salah tu tak besar mana. Apa pendapat kau tentang ni? Dia tu teruk, aku cukup tahu, cukup teruk. Kita tanya, apa yang teruk? Teruk lah. Benda tu salah tu sikitnya, tapi oleh kerana hasadnya besar, maka dia gambarkan benda tu besar. Sedangkan kesalahan yang sama, kalau orang lain juga buat, dia mungkin maafkan. Ini yang saya selalu sebut tentang bahaya hal ni. Bahaya manusia yang bersaing. Sebab itu agama tidak suka kepada manusia yang teringin kepada jawatan. Agama tak suka kepada manusia yang gila kuasa. Agama jadikan kuasa ini ialah tempat di mana manusia yang rasa apabila dia dapat menunaikan tanggungjawab terhadap Allah, dia ambil. Kalau dia rasa dia pun antara boleh dengan tak boleh, tak usah duk orang kita kata tak usah duk tebiang, duk pergi bertanding kan? Duduk di rumah pergi mengundi sudah. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Abdul Rahman bin Samurah, apabila orang datang jumpa kepada Nabi dan minta jawatan, Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alai. Kami tak lantik jawatan ini orang yang minta ataupun orang yang teringin kepada jawatan. Sebab tu salah satu ciri yang penting apabila kita jadi pemimpin Islam, kita tengok siapa yang teringin nak jadi menteri, kita jangan bagi dia jadi. Kerana Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut bahawasanya manusia yang apabila dia teringin kepada benda bahaya,
Kerana Nabi kata kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, innaha amanah wa yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Jawatan ini adalah amanah, pada hari kiamat kelak ia merupakan kerugian dan penyesalan. Dia teringin nak pergi ambil kerugian dan penyesalan tu. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma 'alayha. Kecuali orang yang mengambilnya dengan menunaikan haknya, dengan sebenarnya, dan menunaikan haknya. Macam Nabi Yusuf alaihi salam. Kita akan tengok pada hujung cerita nanti, dia akan kata, ij'alni ala khada'inil ard, jadikanlah aku menteri keuangan Mesir, menteri pembendaharaan Mesir. Maka ulama-ulama tafsir menyebut kerana Nabi Yusuf AS, dia tahu hanya dia saja yang patut jadi. Orang lain kalau jadi, rosak. Ketika itu, kita pergi menawarkan diri untuk jawatan berkenaan. Ketika itu, kita tawarkan diri untuk bertanding. Apabila kita rasa kita boleh buat benda itu, insya-Allah lebih baik pada orang. Kalau kita pun rasa macam aku baru nak try, boleh tak boleh aku tak tahu, lebih baik balik duduk di rumah. Dan ini adalah punca kerosakan. Apabila lahir dalam masyarakat umat Islam, orang yang menjadikan politik itu sebagai satu kerjaya dia. Dia kok mana pun dia fikir dia nak mesti jadi orang politik, mesti cakap politik. Malu kita dengan orang bukan Islam kadang-kadang. Orang Melayu berpolitik, habis pemilihan ni sampai pemilihan depan tak berhenti cakap. Habis pilihan raya ni sampai pilihan raya depan duduk macam tu lah. Semua otak dia tertumpu ke situ. Dan dia bersaing untuk jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Sebab tu kini bahaya. Tak apa bila ada penyelewengan yang jelas, penyelewengan yang membabitkan rakyat. Orang kita cakap, kita kempen supaya negara jadi baik. Tapi kita tengok sekarang oleh kerana hasad itu mengambil tempat dalam politik, dalam persaingan, maka kita tengok orang yang muncul boleh bercakap dalam pentas politik ni bukan terdiri daripada manusia yang ada idea. Kita tak tahu apa lebih dia pada kita. Tak tahu. Dia boleh ceramah, dia boleh cerita, dia boleh selak kain orang, dia boleh cerita tentang apa yang ada dalam masalah peribadi orang. Bukan masalah negara, bukan cerita rasuah, bukan cerita wang negara hilang, cerita kain orang. Ini semua parti buat dalam Malaysia ni. Taklah kata satu parti buat, semua pakai buat. Pantang ada isu parti sebelah, bongkar. Bila tang dia bongkar, dia kata tujuan untuk amal ma'ruf dan nahi munkar. Kalau orang bongkar dia, haram, dia kata. Semua sama. Dan kita tak tahu kenapa dia jadi menteri, kenapa aku tak jadi, kita tak tahu. Kita tengok otak dia tak setara mana pun. Kita mau pemimpin itu jadi pemimpin kerana kita tahu dia lebih bijak daripada kita. Dia lebih berkarisma, lebih mempunyai pemikiran, minda, pandangan, cadangan, kemampuan mengurus, dan amanah yang tak ada kepada kita ada kat dia. Sebab tu dia jadi, kita tak jadi. Bukan kerana dia anak menteri dia jadi menteri, bukan kerana dia orang lama politik maka dia dilantik, bukan kerana dia orang rapat dengan tentu dia dilantik, tapi kerana kelayakan dia. Jika ini tak berlaku, maka manusia hasad. Semua orang rasa dia boleh jadi, takkan aku tak boleh jadi. Sebab itu tuan-tuan, hasad wal baghdha, kata Nabi, hasad dan baghdha memusnahkan umat ini. Nabi Yusuf dalam konteks keluarga, bila bersaing tempat di sisi Nabi Ya'qub alaihi salam, mereka cadang, uqtulu Yusufa awitrahuhu, bunuh Yusuf ataupun buang dia. Itrahuhu maksud buang dia. Tuan-tuan, ada dua cadangan, satu bunuh, satu buang Yusuf. Maksudnya yang penting buang supaya dia tak patah balik lah, tak mai jumpa pak kita dah, tak kira lah dia pergi mana. Sebahagian ahli tafsir kata bunuh dengan buang ni makna sama. Tak sama.
bunuh, mati. Buang ni maksud mereka tak mau dia matilah, tapi mereka tak mau dia balik dalam keluarga ni. Kita buang dia daripada keluarga. Kita boleh bunuh orang dua cara juga. Kadang-kadang kita bunuh diri dia, kita bunuh kepribadian dia, boleh bunuh. Kita ada satu orang, kita tak ni, kita tak suka, kita bagi dia tak ada ruang untuk dapat hadir, ruang untuk mendekati sesuatu. Kita pecat dia, kita apa dia, itu semua boleh dalam dunia persaingan. Saudara-saudara Yusuf kata kita bunuh Yusuf, awitrahu. Tujuannya yakhlu lakum wajhu abikum, supaya akan tertumpulah kepada kamu wajah bapa kamu. Jadi bapa kita duk ambil perhatian kat Yusuf saja. Bila Yusuf tak ada, maka dia akan bagi perhatian kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia orang tambah lagi. Dia orang kata wa takunu min ba'di dzalik min ba'dihi qauman salihin, dan kamu akan jadi selepas daripada itu orang yang saleh. Apa maksud? Dua maksud mungkin. Dia kata kita bunuh dia dulu, ataupun kita buang dia, lepas tu kita taubat, kita jadi orang baik. Itu boleh jadi satu maksud. Boleh jadi maksud kedua ialah bila kita bunuh dia ataupun kita buang dia, dia tak duduk dekat dengan bapa kita, bapa kita bagi perhatian kat kita, maka kita pun akan jadi orang baik. Kerana kita akan mendapat blessing, kita akan mendapat perhatian, keredaan daripada bapa kita yang Nabi ni. Maka kita pun jadi baik. Bukan Yusuf saja jadi baik. Ini dua maksud. Kerana mereka mengaitkan kelebihan yang Yusuf sedang dapat dia jadi baik ini kerana bapa kita bagi perhatian lebih pada dia. Sedangkan Nabi Yaqub alaihi salam memberi perhatian lebih bukan kerana kelebihan, kerana Yusuf mendapat kelebihan daripada dia, kerana dia tahu Yusuf mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlaku salah faham antara keluarga ini, lalu mereka mencadangkan supaya dibunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ayat ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan anak-anak Nabi Yaqub ni sebenarnya dari satu sudut yang lain, dia orang ni bukan kaki derhaka kat bapak dia di sudut lain. Dia nak supaya bapak dia sayang kat dia orang. Dia nak supaya Nabi Yaqub ni bagi perhatian ke dia. Walaupun sebenarnya tak ada apa pun, bukan ada masalah pun Nabi Yaqub dengan mereka. Tapi dia rasa sebab itu kita akan tengok selepas daripada ini, bila mereka pergi, Nabi Yaqub suruh mereka pergi cari, pergi ambil, pergi ke Mesir cari, mereka buat semua yang Nabi Yaqub suruh. Mereka nak perhatian Nabi Yaqub. Cuma mereka salah faham, misunderstanding terhadap apa yang berlaku antara Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihi salam. Qala qailun minhum, kata seorang qail di kalangan mereka. Qail ni kata salah seorang daripada mereka. Siapa yang kata? Tuan-tuan, kalau ada buku tu dia kata yang kata itu Yahuda. Quran tak bagi tahu siapa yang kata. Tak penting. Sebab tu ini kadang-kadang yang saya sebut Israiliyat dulu kepada tuan-tuan yang dah ikuti. Buku-buku tafsir ni kadang-kadang banyak membawa kita jauh daripada Quran sebab dia sibukkan kita dengan nama-nama ni. Siapa nama yang kata tu? Oh, ada kata nama dia. Quran tak bagi tahu. Kalau Quran mau, qala Yahuda, selesai. Tapi Quran tak mau. Quran kata qala qail, kata satu orang. Wa kalbuhum basitun zira'ihim bil wasit, dan anjing mereka duduk dengan meletakkan kakinya. Anjing Ashabul Kahf. Apa nama anjing tu? Quran tak bagi tahu. Tapi mari orang setengah anjing dia nama Qitmir. Apa kesan bila tahu? Tuan tengok sebahagian jampi silat di Malaysia ni tulis nama-nama Ashabul Kahf, salah satunya tulis nama anjing Qitmir.
Qitmir, pengawal anjing asal. Macam mana kau tahu? Quran tak bagi tahu. Quran tak bagi tahu. Tapi mereka suka nak tahu benda-benda yang Allah tak bagi tahu. Sebab apa Allah tak bagi tahu? Tak penting kau tahu nama dia. Yang penting kau tahu peristiwa tu je. Apa beza kita tahu nama dia Yahuda dengan kita tahu salah seorang di kalangan mereka? Sama saja. Dan Quran merupakan kitab yang fokus, memberikan tumpuan kepada apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Allah menyatakan, qala qailun minhum, berkatalah salah seorang daripada mereka, la taqtulu Yusuf, janganlah bunuh Yusuf. Mungkinlah salah seorang ni agak hati dia, dia tak usah bunuh kot, kan? La taqtulu Yusuf. Mungkin depa, bukan mungkin, sudah pastilah yang depa bersembang tu panjang. Kita mungkin buat macam ni, mungkin sejam berunding, tapi takkanlah Quran nak bawa semua cerita tu dengan sedetail-detailnya. Maka Quran hanya mengambil apa yang penting saja. Quran kata, qala qailun minhum, kata daripada sejam, 2 jam, mungkin seminggu, sebulan mereka duk berdialog tentang apa nak buat kat adik kita ni. Allah ambil yang penting saja untuk dia bawa cerita tu, supaya kita dapat mengimbau peristiwa ribuan tahun yang lepas. Sebab itu beza Quran dengan buku cerita. Kita kalau baca buku cerita detail, dan kita tak tahu daripada mana dia datang. Cerita Balqis detail, mana dia datang kita tak tahu. Cerita Nabi Nuh detail, mana datang kita tak tahu. Padahal kawan yang tulis cerita tu, dia bukan hidup pada zaman Nabi Nuh. Tapi bila dia detail, karut marut datang. Dia fikir, macam mana kita nak tulis cerita Nabi Nuh? Ini tulis ni tak ada untung aku. Oh, kita kena tambah sikit benda yang aku boleh bisnes. Bahtera Nabi Nuh daripada kayu koka. Oh, boleh bisnes. Boleh bisnes sikit. Maka adalah kelebihan kayu koka. Maka jual lah kayu koka. Maka dia pun makin kata, ini kayu koka, Nabi Nuh buat baterah. Kita kata bila awak tengok buku cakap. Buku siapa? Nabi Nuh tak tulis buku dia. Nabi Nuh dah berapa ribu tahun dulu. Buku siapa cakap? Ada dalam sejarah Arab. Dia kata, saya tanya, dalam buku sejarah Arab, kata Nabi Nuh bukan Arab. Nabi Nuh bukan Arab. Sebenarnya tak ada. Di belakang semua kekarutan, ada orang yang buat bisnes. Berhala bukan boleh bercakap, tapi yang buat berhala boleh bercakap. Maka dia buat macam-macam. Semuanya orang mari kat barat, dia kata takkanlah depa ni aku buat bangunan punya elok, bubuh berhala ni duk main saja je, duk main engguk-engguk minta, tak jadi. Dia kena buat. Siapa nak main berhala ni kena bayar nazar. Bayar nazar ni kena bubuh duit ke, kena bawa ni ke, bagi kat berhala. Maka pada awal tu maka timbul bagi limau, bagi pisang, malam-malam hilang. Orang tu, oh, Tuhan dah makan. Tuhan tak makan. Hak tunggu belakang tu makan. Yang tunggu belakang tu makan. Sebab apa? Ada kepentingan. Ada kepentingan. Sebab tu bersihnya ajaran para nabi, mereka bebas daripada kepentingan. Get rid of any interest, personal interest. Bebas daripada semua kepentingan peribadi. Dakwah dan tak dakwah. Saya baru dalam kuliah yang lepas, saya ceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia apabila hebat, nama dia besar, semua Baghdad tu hormat kat dia. Walaupun pemerintah zaman dia tangkap dia, ikat dia, sebat keliling kota Baghdad, sebat 160 rotan, dia kaya ramai. Tapi bila dia meninggal, 1.300.000 manusia solat.
Habis orang Baghdad solat. Yahudi Kristian pun tutup kedai. Tapi Imam Ahmad bila dia keluar, dia bawa kayu kerana dia ada urusan. Orang yang berniaga di kedai datang, tinggalkan kedai. Orang yang naik kenderaan, turun dari kenderaan, kata, wahai Imam, tak payah bawa lah, mari kami bawa lah, tak payah tanggung lah kayu ni. Tak padan imam nak tanggung. Imam Ahmad saleh dan orangnya zuhud. Anak dia kata kasut di kaki dia 18 tahun tak tukar. Setiap kali rosak jahit, setiap kali rosak jahit. Duit pemerintah bagi tak pernah ambil. Tapi bila orang datang, mari nak angkat daripada dia, Imam Ahmad menangis. Dia buka tangan dia. Kata Imam Ahmad, nahnu qaumun masakin. Laula sitrullah laftadahna. Kita ini adalah orang-orang yang miskin. Jika tidak kerana Allah tutup aib diri kita, nescaya akan terbukalah keburukan-keburukan kita. Kamu semua memanglah nampak aku hebat, tapi aku ni sebenarnya siapa? Allah saja tutupnya. Allah, Masya Allah. Orang datang jumpa Imam Ahmad, puji Imam Ahmad. Imam Ahmad menangis. Imam Ahmad kata, lau alimta ma indi minal khataya wal dhunub la hasawta ala ra'si biturab. Jika engkau tahu apa yang aku ada di dosa-dosa dan kesalahan aku, nescaya kau ambil pasir bubuh atas kepala aku. Sedangkan dia saleh. Imam Ahmad terkenal dengan saleh. Orang cerita ke dia, semua orang berdoa dan puji Imam. Tentera di sempadan puji Imam Ahmad. Kan ahli hadis, satu-satunya umat Islam yang menghafal hadis dengan semua sanadnya, nama-nama rawinya 1 juta. Imam Ahmad kata, aku sangka pujian itu hanyalah ujian Allah kepada aku, yang mencuba aku, yang boleh menyesatkan aku. Istidraj. Aku minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Tidak ada kepentingan. Tapi kita, tuan-tuan, bila ada kepentingan orang jadi syekh, Allah dia pula suat tangan, cium. Pegang kasut saya, bawa kasut saya. Saya syekh, pegang. Ni minum bekas saya, minum bekas saya. Allah, baru jadi syekh 3-4 hari, baru simpan janggut dengan beli serban aja. Saya bukan nak kritik orang tarekat, tapi tengoklah kehidupan orang-orang saleh di kalangan umat Islam. Mereka tak pernah buat kempen supaya manusia besarkan diri mereka ni. Ini penyakit yang datang kerana riak, sum'ah, yang rasa bahawa tangan dia boleh memberi berkat kepada orang. Bukan saya kata salah, ada orang cium, tetapi setiap orang saleh, bila orang dia akan rasa salah pada diri dia. Allah, kita ni siapa? Dia sangka baik. Abu Hanifah, apabila tengok orang puji dia, dia tak kenal dia. Dia tak Abu Hanifah. Masya Allah, solat panjang malam. Menangis Abu Hanifah. Dia kata, ya Allah, jadi kalau aku di sisimu lebih baik daripada apa yang mereka sangka, maka dia solat tak pernah, tinggal tidur sikit. Kenapa? Aku bimbang, mereka sangka aku lebih baik daripada siapa aku. Mereka adalah guru-guru yang benar. Mereka adalah imam-imam umat Islam. Tapi bila mari satu orang dengan ni, tunjuk dia, ambil bekas saya, ambil bekas janggut saya, astaghfirullahalazim. Kita mengubah, kita menjadikan agama untuk personal interest, untuk kepentingan peribadi. Sedangkan agama ialah tujuannya menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghiyabatil jub yaltaqidhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Kata salah seorang di kalangan mereka, la taqtulu Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghiyabatil jub, dan campaklah dia
di dalam ghiyabah, kegelapan dasar al-jub sumur. Macam dengan telaga tu, campak dia. Artinya dia orang ni dah mesyuarat lama dah. Jadi dia pun tahulah nak campak kat mana. Tempat yang dia nak campak ni, kita akan tengok nanti mungkin dekat dengan tempat, kemungkinan berdasarkan bunyi ayat ni, tempat yang dekat mereka duduk kerja juga. Tempat yang dekat dengan mereka kerja, iaitu tempat lembu, haiwan ternakan mereka. Jadi mereka dah tahu dah ada. Mungkin dah sembang-sembang, oh ni kata, hei bunuh berat kot, tak boleh. Habis nak buat macam mana? Kalau kita pergi campak dia kat sana, dia lari balik, orang jumpa, orang ambil. Bincang-bincang, lah ni kita ambil dia, kita buah dalam telaga, dia tak boleh keluar. Nanti bila orang datang, dia dah agak, dia pasal dia tak nak bunuh, bukan tujuan dia. Sebab itu andaian sebahagian para penafsir, mereka nak bunuh dengan cara buah dalam telaga, tak benar. Mereka dah agak nanti akan ada rombongan karavan ataupun caravanes yang lalu itu, mereka akan datang dan mereka akan cedok air. Bila mereka cedok air, mereka akan tengok ada orang dan mereka akan ambil. Dan pada zaman itu, bila ada orang tak ada tuan, tak ada mak pak, akan jadi hamba dan boleh dijual. Ya, sistem hamba ni, sistem perhambaan ni sejak zaman dulu, ribuan tahun. Sebab tu bila Islam datang, sukar Islam nak puang sekaligus hamba. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam Islam, orang barat, kadang-kadang penulis barat dia kata, apa Islam ni membenarkan hamba? Siapa yang datangi isteri pada bulan puasa, bebaskan hamba. Siapa bebaskan hamba, dapat pahala sekian-sekian. Menunjukkan hamba tu ada dalam Islam. Kita kata mereka salah faham, mereka tuduh Islam, mereka lupa hakikat mereka yang buat. Tuan-tuan pergi ke museum tentang sejarah orang negro yang menjadi hamba. British dia pergi ke Afrika, mereka buru manusia, mereka bubuh gelang di kaki mereka, dia akan bawa balik ke British sebagai hamba-hamba yang bekerja di ladang-ladang di British. Pada zaman itu di dunia Islam sudah hampir hapus. Abraham Lincoln cuba menghapuskan perhambaan, dia mati. Tapi Islam bila nak hapuskan perhambaan, dia ambil step by step. Tak benarkan orang tangkap orang buat hamba. Kalau dah ada hamba dah di rumah, kena bagi makan macam kita makan, bagi pakai, tak boleh bagi beban. Kalau bebaskan hamba dapat pahala. Kalau ada buat kesalahan-kesalahan ni, bebaskan hamba. Tapi kenapa masih ada dalam Islam hamba? Tapi Islam tak boleh tutup satu lubang perhambaan. Apa lubang perhambaan itu? Ialah peperangan. Sebab tawanan perang Islam jadi hamba. Kemudian tawanan perang orang bukan Islam jadi apa? Jadi tawan saja, kemudian bebas. Ini menyebabkan mereka menindas Islam. Maka siapa yang tampil berperang dengan Islam, dia ditangkap sebagai tawanan perang, dia jadi hamba. Sebab Islam pun jadi. Orang Islam mereka tawan buat. Tapi beza hamba yang ditawan, yang berada dalam Islam ni, dia makan, dia pakai dan seumpamanya dengan elok. Sebab itu bila tuan-tuan baca setengah buku, dia kata Islam menghalalkan perhambaan. Islam bukan halalkan. Hamba ni dah ada beribu tahun. Semua bangsa boleh kata ada hamba. Ada orang tak minum arak, tapi ada hamba. Bahkan jika tuan-tuan tengok cerita-cerita sejarah perhambaan dahulu, sangat dahsyat. Kadang-kadang dijadikan untuk membunuh antara satu sama lain, dibeli di pasar, ditengok yang mana badan elok, dibuat pertandingan siapa mati dulu. Hamba macamkan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Bila Islam datang, ramai manusia jadi hamba. Kalau Islam kata hamba mesti stop, dia akan bagi kesan lain. Sebab hamba ni duduk di ramai rumah orang, maka takkan ada orang bekerja di rumah orang, semua tak ada. Arak pun Islam datang tak stop, mengejut.
Padahal kalau stop mengejut arak bukan ada apa pun. Tapi oleh kerana ia berakar umbi, dia ambil step by step. Bila Abraham Lincoln cuba buang perhambaan, yang cuba membunuh Abraham Lincoln ialah orang-orang yang mempunyai pemodal-pemodal. Sebab apa? Ladang-ladang mereka jam. Kalau Islam kata haram hamba, semua rumah-rumah orang ni tak ada pekerja. Maka Islam kata hamba boleh, tetapi tak boleh paksa dia, zalim dia. Kena bagi dia makan. Jangan panggil hamba, jangan panggil, tetapi panggillah saudara saya, budak saya. Islam bagi lunak. Tapi kalau bebas, dapat pahala. Buat dosa, setubuh pada isteri bulan puasa dan seumpamanya, bebas hamba. Habis itu kenapa tak hapuskan terus? Kalau hapuskan terus, orang Islam yang ditangkap jadi hamba. Tapi hari ini hamba tak ada. Dan semua orang dah sepakat tak boleh ada hamba. Saya dipahamkan ada hamba lagi di beberapa bandar ataupun ni di Iran dan beberapa negara di Afrika. Masih boleh pergi beli hamba. Kalau benar mereka hamba, wallahu ta'ala alam, betul kata. Ada. Dan hamba ni kalau dia perempuan, lelaki boleh gauli dia macam dengan isteri. Dia tak termasuk dalam kiraan isteri tu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, Quran. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali untuk isteri-isterinya, dan kecuali bagi isteri-isteri mereka dan hamba-hamba yang mereka miliki. Sebab tu ada hamba, dan Nabi sendiri ada hamba, iaitu Maryah Qibtiyah. Daripada Maryah Qibtiyah tu lahirnya anak Nabi Ibrahim yang meninggal masa kecil. Hamba tu dihadiah kepada Nabi SAW. Dan hamba ni memang orang boleh hadiah. Kawan kita datang, kita hadiah. Dulu, sistem dulu. Dan sekarang dah tak ada. Macam dengan tuan-tuan tengok filem Tiga Abdul. Saya pun tak tahu macam mana P. Ramlee boleh pandai juga fiqh dia masa. Saya rasa dia baca bagus juga. Tapi walaupun yang dia gambarkan itu tidak jauh daripada realiti yang berlaku dalam sejarah dulu. Saya tak tahu dia tengok di mana. Ini pun nak kena tengok satu di mana dia kutip maklumat tu dengan dia dapat gambar. Memang ada pasar hamba sebenarnya zaman dulu. Orang beli hamba di pasar. Dan memang orang boleh hadiah hamba. Seperti mana zaman Pak Tongko bagi kat dia hamba tu kan. Dan ini, dan kita kira pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dia dah kata dah, yaltaqithu ba'dus sayyarah, supaya memungutnya sebahagian daripada sayyarah, orang yang bermusafir. Sayyar, orang yang berjalan. Sebab tu kereta ini ni, kereta Arab panggil sayyarah. Sayyarah, benda berjalan. Arab panggil sayyarah. Ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin, jika kamu buat benda ni. Jika kita buat macam ni, dia kata tak apa, nanti orang ambil lah Nabi Yusuf tu, Yusuf ni. Jadi tak kalau serabut lah kita dengan masalah Yusuf ni, bawa lah dia pergi ke mana pun, sebenarnya tak ada. Orang ni hati dia, hasad ni pelik kan. Kita kalau ada adik kita duduk dalam keluarga kita, macam mana kita marah pun, tapi nak halau dia keluar sehingga satu hari kita tengok dia tak ada, kita rasa tak agama, kita rasa tak patut. Satu orang yang selalu dengan family kita, walaupun kita tak rapat dengan dia, satu hari dia tak ada lah family. Kita dulu dia ada, teringat juga ke dia bila tak ada. Ini dia rancang satu bunuh tak jadi. Ini rancang walaupun tak bunuh, tapi tak mau tengok muka dah. Dan dia masih budak. Kalau dia umur dia 20 ke apa, cerita lain ni, dia masih budak. Buktinya kita tengok lepas tu. Allah kata, qalu ya abana ma laka la qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai abana, wahai ayah kami. Dia cakap elok ayah dia, pasal dia nak pujuk.
mengapa kamu engkau tidak mempercayai kami ala Yusuf, mengenai Yusuf, terhadap Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, dan kami baginya, yakni bagi Yusuf itu orang-orang yang benar-benar menjaga kebaikannya. Artinya Allah ringkaskan, dia dah pujuk dah. Dia kata, ayah, ingat nak bawa Yusuf pergi berjalan-jalan dengan kami sekejap. Nabi Yaqub kata, tak payah kot, nak bawa dia, biarlah dia duduk sini. Kau nak bawa kawan nak pergi, pergilah. Barangkali begitulah Nabi Yusuf kata dia. Bila dia pujuk Nabi Yusuf tamak dia, barulah Allah terus potong dialog. Mai dialog ni. Dia kata, wahai ayah kami, kenapa yang tak percaya kat kami ni? Kami ni jaga Yusuf. Arsilhu ma'ana ghada, dan hantarlah dia, biarlah dia bersama dengan kami ghada, besok. Perkataan ghada, dia terjemah, sebahagian buku tuan-tuan terjemah besok, tapi dia sebenarnya boleh juga diterjemahkan bukan besok, diterjemahkan awal pagi. Ghada ni sebab Al-Quran menyebut banyak tempat al-ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ghada tu boleh bermaksud awal pagi. Jadi kemungkinan saya lebih condong pendapat ghada ni awal pagi, bukan maksud hantarlah dia besok, biarlah dia pergi dengan kami besok. Besok tu terlalu umum. Mungkin dia maksudkan awal pagi. Boleh jadi esok, boleh jadi awal pagi. Kerana takkan nak Nabi, kalau dia kata besok belah petang, takkan Nabi Yaqub nak bagi. Biasanya mereka akan keluar belah pagi, seketika matahari belum cukup panas. Mereka pergi ke tempat-tempat urusan kerja mereka. Jadi mereka bawa Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ini yang mereka minta. Mungkin itu maksud ghada. Juga boleh maksud itu yarta' wa yal'ab. Dia bersenang-senang, wa yal'ab, dan bermain-main. Yarta' ni dia busuk, enjoy, dan yal'ab, dia play, dia bermain-main. Jadi kita tahu bila dia kata bau, Allah bagilah Nabi Yusuf pagi-pagi besok pergi dengan kami, biar dia seronok bermain-main. Artinya kita tahu daripada perkataan yarta' wa yal'ab, Nabi Yusuf masih kecil. Kalau tidak, takkan orang besar nak pergi bawa pergi main. Daripada Allah tak cerita umur Nabi Yusuf, tapi Allah hanya sebut perkataan mereka. Para mufassirin, ulama-ulama tafsir akan tahu apa maksud dia. Yarta' wa yal'ab, berseronok-seronok dan bermain. Wa inna lahu lahafizun, dan kami baginya benar-benar orang yang menjaganya. Dia kata bagilah besok pagi pergi dengan kami. Seakan-akan Nabi Yaqub dengan ayat mereka tu, Nabi Yaqub dah tahu tempat mana mereka nak pergi dan boleh main. Tentu tempat tu tempat yang sesuai lah. Kemudian Nabi Yaqub kata, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qala, yakni berkatalah Yaqub, inni la yahzununi, sesungguhnya membuatkan aku benar-benar sedih, an tadhhabu bihi, kalian pergi dengan dia, wa akhafu an ya'kulahu dhib, dan aku sedih kalau kamu pergi dengan dia, dan aku bimbang nanti dia dimakan oleh serigala. Dia satu perkara, dua benda. Nabi Yaqub kata, aku kalau dia pergi aku susah hati. Nabi Yaqub tak bagi tahu sebab apa dia susah hati. Mungkin di situ sekali lagi kita dapat tahu Nabi Yaqub ni kalau boleh tak nak berpisah dengan Nabi Yusuf AS. Dia rasa macam tanggungjawab dia nak jaga, kerana dia tahu para Nabi ni kalau tak dijaga, ada orang yang hasad dengki dengan dia. Dan aku bimbang nanti kalau dia pergi ke sana, serigala makan dia. Kemungkinan Nabi Yaqub boleh cium niat tak berapa elok anak dia. Tapi dia kata, kalau aku pergi nanti aku takut kamu bunuh dia. Oh,
Takkan bapak nak kata benda tu besar pada anak-anak dia. Jadi dia divert perkataan itu, dia pergi pada serigala. Pasal dia tahu tempat itu, tempat mereka barangkali ada di padang pasir dan seumpamanya, di mana ada serigala, ada apa, nanti kamu biar dia, serigala makan dia. Padahal tak logik lah serigala nak makan dengan abang-abang dia ada. Tapi Nabi Yaqub alaihi salam kata, wa antum anhu ghafilun, sedangkan kamu lalai, bukan kata kamu bunuh dia. Nanti kamu biar dia, kamu tak tengok dia, serigala makan dia. Pasal dia kecil lah. Pasal dia kecil. Qalu, kata mereka, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzan la khasirun. Mereka berkata, sekiranya dia dimakan oleh serigala, sedangkan kami ini usbah, satu kelompok, wa inna idzan la khasirun, maka dengan itu kami benar-benar adalah orang-orang yang rugi. Tak kalah kami yang ramai ni boleh duk biar serigala makan dia. Mana sabar kau? Kalau benda tu berlaku juga, memang kami ni orang-orang yang sia-sia lah. Tapi tuan-tuan, InsyaAllah lepas ni kita akan sambung pada kuliah ni. Tapi lepas ni kita akan tengok, memanglah idea serigala itulah yang mereka ambil, dan mereka balik bagi tahu Yusuf kena makan dengan serigala. Ini nak cerita manusia kalau nak rancang jahat, dia tak kisah. Walaupun benda tu dituduh awal, dia kata tak ada. Tapi besok keluar, isu tu juga. Isu tu juga. Dan ini kita akan melihat kepada apa yang berlaku pada Nabi Yusuf alaihi salam pada kuliah yang akan datang insya-Allah, dan saya buka ruang pada sesi soal jawab. Kuliah kita ni bagi dua, tapi saya harap memang tuan-tuan ada kitab atau ada Quran. Walaupun sebahagian kita datang ni kerana mungkin nak soal jawab, tapi kalau boleh kita belajar separuh dan sebahagiannya kita akan kita mengaji semua, dan bakinya kita akan bersoal jawab. Sila jika ada soalan. Ada dua mikrofon. Tuan-tuan mikrofon, kawan wanita boleh tanya dulu belakang. Bolehkah seorang berjumpa dengan roh-roh keluarga yang telah meninggal dan berkomunikasi dengan mereka? Tuan-tuan, perkara ini dinamakan dalam amalan, kita panggil sihir lah, atau amalan syaitan. Mereka sebut sebagai tahdhirul arwah, iaitu menghadirkan ruh. Seolah-olah mereka boleh menghadirkan spirit. Sebahagian tu mereka claim, kata orang tertentu, Elvis Presley lah, macam-macam. Dia amalan yang dibuat di kalangan bomo. Ini bukan Malaysia saja, Arab pun buat. Ada buku khas tentang tahdhirul arwah, bahaskan tentang perkara ini, di mana mereka akan jadikan satu orang di kalangan mereka tu lupa. Lepas tu dia akan bersuara. Kita tanya, dia pun macam orang yang moderator tu, bomo lah. Dia akan tanya, ni siapa? Saya adalah ayah dia. Jadi kalau awak ayah saya, awak kena bagi tahu, ayah saya dia suka dia naik kereta apa dulu? Oh, dulu dia naik kereta kancil. Oh, itu tak betul. Dan dia sangka ruh. Sebenarnya bukan ruh. Sebenarnya itu adalah qarin. Qarin, al-qurana'u minasyaitan. Qarin ini di kalangan syaitan. Manusia ni ada syaitan yang bersama dengan dia, dia selalu ke mana-mana dengan dia. Syaitan ni selalu menghasut dia supaya dia buat jahat dan seumpamanya. Apabila kita mati, syaitan ni tak mati. Dia tak mati, dan dia ada simpan sikit maklumat atau banyak juga maklumat tentang kita. Sebab dia lama.
Dia tahulah, walaupun dia tak ada video tu, dia tahu. Jadi syaitan ini, dia akan simpan maklumat, dan bila ada orang buat amalan salah bodoh, buat karut marut ni, dia pun exploit benda tu, ambil kesempatan. Dia pergi dan dia akan bercakap. Bila kita tanya dia, kita tengok maklumat dia macam tepat tentang orang yang kita kata dah mati tu. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya dia tahu orang tu dulu. So dia bukan roh bapak kita. Bapak kita roh dia Allah dah ambil lah. Sebenarnya roh apa? Sebenarnya syaitan. Sometimes mereka ni ambil maklumat daripada maklumat. Kalau mereka exchange pada maklumat ni, kemudian mereka berlakon. Sebab tu kalau orang yang pandai, dia akan tanya benda, poin-poin yang penting, yang mana akan menyebabkan syaitan ni tak tahu. Syaitan ni tak tahu. Dan sebenarnya tak ada. Roh kita semua sudah dikembalikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bagian riwayat yang cerita, tapi tidak ada roh balik boleh duduk di rumah. Kata, aku nampak Pak Hang lintas tadi, kata. Tak ada. Kan kita nampak tu, sama ada kita gangguan pemikiran kita, ganggu kita punya pemikiran, sometimes happen, ataupun kadang-kadangnya disebabkan kerana syaitan qarin ini, dia mengelirukan kita. Dia mengelirukan kita. Lalu dia akan menyebabkan manusia buat benda karut. Lalu barangkali Pak Hang suruh kita buat kenuri kot. Maka dia mula nak buat kenuri arwah. Kemudian lepas pada tu, dia katanya, Pak Hang dulu suka makan apa? Dia kata, Pak ni banyak suka makan nasi ni, kita kena buat kenuri hak nasi dia suka makan. Apabila kita nak makan malam esok ni, Pak Hang balik makan sekali. Jadi kalau mati boleh balik duk makan nasi kandang ni, kira tak apalah kan? Orang tak takut lah dengan mati ni. Sebab mati tak boleh balik makan nasi kandang tau, orang takut ni. Jadi maka berlakulah tahayul, khurafat, superstition dan seumpamanya yang bertebaran di kalangan masyarakat manusia disebabkan kepercayaan-kepercayaan yang karut seperti ini. Ada kesalahan? Penat penganjur pasang 2 mikrofon. Punya ramai sebanyak ni dalam dewan, takkan tak ada soalan. Ya, sila. Bapa tak boleh bezakan kasih sayang yang zahir pada anak-anak. Nabi larang, Nabi suruh adil, Nabi tak mau. Bahkan orang yang buat korban untuk anak dia yang ni, tak mau buat untuk anak dia yang lain, Nabi tak mau terima. Kita bagi ke anak kita yang ni, misalnya hadiah macam ni, kat seorang lagi kita tak bagi, boleh menimbulkan hasad. Nabi Yaqub dia tak bezakan. Depa sangka dia ambil perhatian, barangkali dia sedikit nak mendidik Yusuf, kerana dia tahu Yusuf ni akan memegang tanggungjawab. Mereka salah tafsir. Tapi kita tak boleh di kalangan anak-anak kita, sama ada anak lelaki ataupun perempuan. Saya nak ingatkan sebahagian keluarga masyarakat Malaysia ni, dia ada tak suka pada anak perempuan, tidak suka pada kelahiran anak perempuan, dan tidak suka pada perempuan, anak perempuan. Anggap anak perempuan ni beban, bala dalam masyarakat dan seumpamanya. Ini adalah ajaran khurafat yang merupakan unsur-unsur jahiliyah yang ada daripada setengah orang. Hatta anak-anak kita tak boleh bezakan benda zahir. Yang ni anak ni kita bagi, yang ni kita tak bagi. Tetapi of course kita kadang-kadang ada sikit dalam perasaan kita, sayang kita tak sama, tapi kita jangan zahirkan. Kita biasakan sayang anak, mungkin anak yang mana dia selalu ambil berat tentang kita, ataupun anak ni kadang-kadang dia dengar apa yang kita nasihat, kita sayang, kita ingat dia, tapi kita tak akan berlaku zalim pada anak lain. Sebab itu, kalau orang ada 2 isteri pun, yang ada 2 lah, tuan-tuan saya tahu semua satu je. Seorang ada 2 dan 3 isteri. Quran kata, walan tastati'a an ta'dilu bainan nisa
Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu untuk berlaku adil di kalangan wanita isteri-isteri kamu ini walaupun kamu bersungguh-sungguh untuk cuba bagi adil. Bukan adil bagi benda tu, adil sayang. Kita tentu kita salah seorang isteri itu kadang-kala kita lebih sayang daripada yang lain, tapi kita tak zahirkan. Kerana aku sayang kat hang lebih, aku bagi kat hang 5 hari, kat dia kurang padan, dia ambil 2 hari. Tak boleh. Bila dia tanya sayang kat dia, Allah sayang lebih kurang sama saja. Ataupun kalau nak bagi baik ke dia, tak mau nak bagi bising, abang sayang kat engkau lebih. Kata pandai-pandailah. Jangan jadi juha watak lawak lah Arab tu kan. Bila isteri dia dua orang tanya, akukah atau dia yang lebih kau sayang? Hak muda kah lebih tua? Dia kata aku sayang isteri ni sama. Kemudian dia orang tanya, kalau kami dua-dua terjun dalam laut dan kami tak terjatuh dalam laut, hang nak selamatkan siapa? Hang boleh selamat seorang ah? Dia tengok kat bini tua, dia kata aku rasa hang pandai berenang lah kot kan. Tapi memang karut dah. Terdapat doa khusus dalam surah Yusuf untuk lelaki. Bagaimana pada wanita? Doa khusus. Nanti kita akan lalui. Surah Yusuf tidak khusus untuk lelaki ataupun untuk wanita. Tapi cerita watak Yusuf tu lelaki lah. Doa dalam Al-Quran kita boleh apply untuk semua, lelaki dan wanita sama. Ini tuan-tuan Islam, doa yang para Nabi baca, kita baca walaupun kadang-kadang lafaz dia tu nampak berbeza sedikit. Kadang-kadang dia jamak macam Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia banyak wahai Tuhan kami, sedangkan kita seorang. Adakah kita perlu tukar dia bagi jadi Rabbi atini? Tak perlu pun tak apa. Kerana Al-Imam Ibn Qayyim kata, bagaimana lafaz doa-doa Quran itu kita kekalkan dalam lafaznya yang asal. Lawan lafaz yang asal, kerana di situ adanya keberkatan dengan doa-doa Al-Quran. Islam, hebatnya Islam ni tuan-tuan, dalam sejarah kemanusiaan, wanita ni ambillah negara mana. Rom, wanita jualannya. Parsi sama. Di China lagi teruk. Di India suami mati bakar dengan isteri. Sati. Inggeris yang hapuskan sati. Bayangkan tuan-tuan, bila suami mati, India dulu dalam ajaran Hindu, bila kahwin, bukan ajaran Hindu, asalnya mereka kahwin, yang suami itu dah tua sikit dah, perempuan tu muda, tentu dia mati dulu biasanya. Bayangkan dia akan bakar mayat tu dan isteri kena duduk di atas kayu tu. Ratusan ribu manusia mati di India, wanita-wanita. Dan kalau dia lari, dia akan diikat di bubuh lapi. Agama, jika diciptakan oleh orang, dia sentiasa ada conflict of interest. Dia akan ada kepentingan. Mungkin yang buat agama tu lelaki. Jadi dia kata, kalau aku mati bini aku orang kahwin ni, tambah satu bak, suruh bakar dengan dia kali. Lalu bakar. Dan sebenarnya yang menyelamatkan mereka ialah Inggeris yang menghapuskan amalan sati di India. Dan tuan-tuan boleh tengok tulisan-tulisan penjajah British ketika mereka pergi itu, mereka mengeluarkan banyak buku tentang mereka menentang amalan sati ni. Tapi nak ceritanya, itulah bangsa-bangsa sebelum kedatangan Islam. Bila Islam datang, Arab tu sendiri teruk dapat anak perempuan tak tanam, bunuh. Bukan semua, tapi banyak mereka buat. Tapi bila Quran datang, Quran hapuskan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan yang ditanam itu ditanya di atas dosa apa mereka dibunuh. Perempuan datang
Tengok ada anak perempuan, Nabi kata siapa yang jaga anak perempuan, takunu hijab bainahu wa bainan nar, maka dia akan menjadi hijab antara dia dengan neraka. Jaga anak perempuan dia elok. Bagi pusaka kat dia. Tak boleh paksa dia. Nak kahwin, kena bagi mahar kat dia. Allah, agama bagi. Tiba-tiba hari ini ada orang terpengaruh, orang kata Islam tindas wanita. Islam tak tindas wanita. Yang tindas, yang melakukan diskriminasi kepada wanita ialah ajaran ataupun tradisi bangsa-bangsa. Pakistan umpamanya, kepahaman yang cetek, paksa anak kahwin. Ini bukanlah, hatalah mazhab Hanafi tak ada paksa. Ada pahaman dalam mazhab Syafi'i, itu wali mujbir, paksa. Itu pun kebarangkali kalau Imam Syafi'i ada, kata Yusuf Qaradawi. Kalau Imam Syafi'i hidup masa ni, dia tak kata dah boleh paksa. Bapa boleh paksa anak perempuan. Itu yang apa? Pak Haji Bakhil paksa tu. Kemudian pahaman agama yang sempit. Kita pergi di Pakistan, dia rela isteri dia mati jika tak ada doktor perempuan untuk menguruskan kelahiran anak. Isteri jadi mangsa mak mentua, mangsa curah, bakar, dipukul oleh suami. Ini bukan ajaran agama. Agama haram kan? Tapi malangnya berlaku di kalangan masyarakat orang Islam. Di Afrika sunat wanita, tayang di bangsa-bangsa bersatu. Bukan ajaran Islam. Mereka ni yang buat tokok tambah agama. Ini orang tentang benda yang dinamakan bid'ah. Tambat perempuan di pokok, potong dia punya tu, kerana bersunat. Hatta bersunat pada wanita ni khilaf aja. Bukan semua mazhab kata, bukan semua ulama mewajibkannya. Pendapat yang menyatakan memang tak wajib, hatta yang menyatakan sunat pun khilaf. Sebahagian kata tak digalakkan. Dr. Qaradawi antaranya yang mengeluarkan fatwa, tak, kalau tak ada keperluan tak payah buat, tak apa. Ini dia potong. Bangsa bersatu tunjuk Islamic tradition. Apa kaitan dengan Islam? Sebab itu salah faham. Penghayatan orang Islam terhadap Islam, yang kena ialah Islam. Islam tak ada diskriminasi ni. Suami boleh sepak bini, ni tak ada. Suami sepak bini, pergi tanya ustaz, suami sepak saya sampai bengang telinga, tak dengar. Saya tak mau duduk dah. Jangan bergegak tiang arash. Ustaz tu yang tak faham Islam. Tiang rumah hang bergegang, bukan tiang arash. Maha suci Tuhan bergegang tiang arash kerana suami kita tampak kita tu. Ini semua karut marut ini, dengan hadis-hadis yang tak apa-apa yang ditafsirkan ini, telah memberikan mesej yang salah pada Barat tentang sikap Islam terhadap wanita. Barat lebih menindas sebenarnya. Saya sebut, tonton pergi, saya pernah pergi ke Czech Republic, ada museum medieval torture, kurun pertengahan punya penyiksaan. Wanita Kristian yang mana suaminya pergi berperang menentang di Palestin, perangan tentera Islam, dia akan cawatkan wanita tu dengan cawat besi dan dia kunci. Saya ada ambil gambar, tuan-tuan boleh tengok dalam web saya pun ada. Memang banyak jenis cawat. Bayangkan negeri orang sejuk tu, cawat tu besi macam sejuk lah. Nak pergi tanda macam mana saya tak tahu. Tapi itulah, sehingga mereka balik baru kunci, takut isteri mereka tidur dengan orang lain. Dan jangan tanya kekejaman penyiksaan, cara koyok kulit orang, cara sembelih orang. Bukan, ada alat khas bagi semua tu, yang mana orang-orang besar boleh menghukum orang-orang bawah.
penyiksaan yang menakutkan, cara dia torture orang. Dan Eropah ni ataupun Barat yang kita anggap sekarang ni macam mempelopori human rights, tapi mereka sebenarnya baru keluar je. Mereka sendiri entah penyiksaan. Tengok, kalau benar apa yang disebut, apa yang dilakukan oleh Nazi, apa yang dilakukan oleh masa mereka berperang antara satu sama lain, mereka dahsyat. Apa yang mereka buat kepada negara-negara yang mereka masuk. Hatta Christopher Columbus, bila dia pergi, dia telah menjahanamkan negara orang lain, memungut harta orang lain. Mereka pergi ke Afrika, pungut manusia, jadikan hamba abdi. Pergi di Liverpool, ada dia punya muzium mereka. Mereka tak berani dedahkan semua. Dulu ada filem Kunta Kinte, kita boleh tahu macam mana kekejaman yang mereka lakukan. Mereka baru saja ni bercakap tentang human rights, tapi 1400 years Islam telah mempertahankan masalah hak manusia. Nabi SAW menyebut la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada lebih orang Arab di atas orang yang bukan Arab melainkan dengan takwa. Kemudian datang ajaran-ajaran yang dimasukkan ke dalam Islam seperti Syiah. Lalu Syiah menyatakan bahawasanya yang mulia ialah kaum keluarga Nabi. Betul, kita hormat kaum keluarga Nabi, kita muliakan. Tetapi apa pun mesti kaum keluarga Nabi. Nak jadi pemimpin, mesti cucu cicit Sayyidina Ali. Lalu tak iktiraf semua khalifah-khalifah Islam yang lain. Wujudkan kasta di kalangan masyarakat Islam. Kemudian mereka ni wujudkan banyak lagi. Mereka wujudkan kumpulan Said. Saya tak apa dengan kumpulan Said. Kalau benar dia Said daripada keturunan Nabi SAW, berakhlak dengan akhlak Nabi, kita kata Masya Allah, keturunan Nabi, akhlak dengan akhlak Nabi, baguslah dia. Tentulah dia lebih daripada kita. Dahlah akhlak dia baik, keturunan pun baik. Tapi mereka kata tak penting, yang penting saya keturunan Said. Macam mana saya buat pun, saya Said. Mereka menjadikan manusia dikastakan berdasarkan kepada jenis darah. Dan sehingga yang bukan Said pun suka jadi Said, kerana lahir malam Jumaat disaidkan. Saya tak apalah yang dah Said tu, tapi artinya manusia rasa dia dimuliakan berdasarkan kepada gelaran, bukan berdasarkan amal. Sekarang tuan-tuan, orang Melayu dulu muliakan manusia yang ada datuk. Sekarang ni datuk bercambah, kita pun tak tahu macam mana Mamat ni dah jadi datuk. Tak tahu apa sumbangan dia. Saya ingat kalau kambing pun, kalau ada 50,000 dalam apa, beg dalam kantung di tengkok dia, abang-abang 50,000 akan ada pihak bubuh ada datuk kambing. Orang beli. Orang beli. Kita tak tahu manusia semua, manusia beli 400,000. Ini yang didedahkan dalam media. Sebab apa? Sebab manusia kata dia mulia dengan gelaran. Manusia mulia dengan amal dia, dengan akhlak dia, dengan budi dia. Dulu imam-imam dulu mana apa, orang kemudian gelarkan mereka. Mereka insan. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Ya. Sebenarnya tidak ada satu pengkhususan bahawasanya nikah mesti dibuat dalam masjid. Saya tidaklah agree 100% dengan keumuman fatwa tu. Tapi ada beberapa benda. Pertama, jika orang akad nikah dalam masjid, sah ataupun tidak? Sah. Ada tak Nabi pernah akad nikah dalam masjid? Ada kes di mana orang wanita yang tawar diri kepada Nabi, Nabi tak terima tawaran dia, dan kemudian ada lelaki lain tawar pada dia dan Nabi kahwinkan dia, dan ketika itu Nabi berucap dalam masjid. Yang lain kahwin di luar masjid. Maksudnya kahwin ni di mana-mana pun tak apa. Masjid pun boleh, luar masjid pun boleh. Cumanya kalau boleh kita kahwin di tempat yang membolehkan ramai orang nak tengok. Barangkali zaman dulu kot, rumah orang kampung ni sempit, masuk ramai-ramai tak boleh, masjid agak luas kot, pergi buatkan masjid. Kemudian orang salah faham, kalau nak menikah kena masjid. Bila tu imam tak main kunci masjid tak buka, tangguh menikah.
tergedik-gedik dah pengantin orang ni. Tapi duk kalut dah dia sebab apa? Nak tunggu bukanya pintu masjid. Kahwinlah di mana pun angkat nikah, sama je. Tak apa angkat di masjid kalau itulah ruang yang besar yang membolehkan semua orang hadir. Tapi bila dijadikan nikah ni, masuk masjid kadang-kadang tak solat apa? Tahiyatul masjid pun tak, masuk gitu-gitu saja. Dan ini jadi kadang-kadang negatif balik. Kalau di mana nak kahwin, kahwinlah. Masjid pun boleh, luar masjid pun boleh. Saya nak jawab ada satu laporan media. Sebab beberapa hari lepas, saya sebut tidak ada amalan berkabung 40 hari sempena kematian orang besar ni. Negeri-negeri tertentu ni ikat apa? Tak ada. Yang ada ialah bagi siapa? Berkabung bagi isteri yang kematian suami. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa salasa illa ala azwaj illa ala zawj. Tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk berkabung lebih daripada 3 hari kecuali untuk suaminya. Berkabung ni asalnya cerita orang perempuan. Zaman jahiliah dulu dia mereka berkabung. Tapi bila datang Islam buang budaya yang buruk, ganti nilai yang baik, iaitu tak mau nampak isterinya tamak ataupun nampak macam seronok suami dia mati. Akan menimbulkan salah faham pada keluarga, family suami. Lalu dibuat supaya nampak dia juga macam menghadapi, berkongsi kesedihan itu. Maka dia berkabung sebanyak arba'ata ashhur wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Nabi kata tak halal wanita, tak halal mana-mana wanita untuk berkabung lebih daripada 3 hari. Kalau kata bapak kita mati, kita pun sedih, tak boleh lebih daripada 3 hari. Tak mau pakai baju ke, tak mau pakai minyak wangi ke. Ini untuk wanita. Sebab itu isteri Nabi Ummu Habibah, bila meninggal bapak dia Abu Sufyan yang pergi, bapak dia masuk Islam, kemudian Abu Sufyan yang berperang dengan Nabi itu dia masuk Islam, dia pergi ke Syria. Di Syria dia berperang dan kemudian dia duduk di sana, kemudian dia mati di sana. Sampai berita pada Ummu Habibah. Ummu Habibah pada hari yang ketiga minta supaya orang bagi minyak wangi kat dia, dia sapu pipi dia. Kata Ummu Habibah, bukan kerana aku nak pakai minyak wangi hari ni, tapi kerana aku dengar Nabi kata tak halal wanita berkabung lebih pada 3 hari melainkan kepada suami. Jadi aku tak nak supaya macam nampak aku berkabung lebih daripada 3 hari untuk bapa aku Abu Sufyan. Tak ada. Maka sepatutnya kena tegur berkabung untuk orang besar ni. Ada orang kata ada 2-3 hari yang sebelum ni Malaysia Insider kata saya, dia telefon banyaklah mufti, semua kata tak mau ulas. Ini bukan kerja kita, ini urusan istana. Saya kata kalau dia tak mau ulas, siapa nak ulas? Saya dah bagi kenyataan awal, alhamdulillah ada 2-3 mufti yang sokong, ada mufti yang sokong dan ada juga persatuan ulama lain yang sokong. Tapi ini kena diingatkan. Oh, hari ini ada kata bukan apa, ini adat untuk menghormati orang besar saja. Ada mufti satu negeri. Saya ingat insya-Allah kontrak dia dapat sambung. Saya nak bagi tahu, saya dah sebut telah mewafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tak berkabung, Rasulullah lebih besar lagi. Telah wafat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat yang lain. Siapa yang berkabung? Telah wafat imam-imam yang besar. Siapa yang berkabung? Mereka lebih berhak untuk orang berkabung kalau nak berkabung. Kematian mereka telah menyedihkan umat Islam. Kematian mereka telah menyebabkan habisnya ilmu. Tapi tak boleh berkabung, tak ada orang yang berkabung. Ini kita wajibkan orang pakai bubuh putih lah, apalah, tak boleh pakai ni, kena semua separuh tiang lah. Ini apa cerita ni? Amalan ini tidak dikenali.
Orang yang kata tak nak hormat pemimpin ni semua ni juru-juru kipas ni. Dia kata ini adat. Adat sampai mewajibkan rakyat. Adat apa? Adat tak boleh bercanggah dengan syarak. Dah ada nas syarak kata tak halal. Bukan tak ada nas. Tak halal lebih daripada 3 hari. Jadi kalau untuk isteri kerabat tu dia kaum keluarga isteri kerabat tu dia boleh, kaum wanita kerabat tu dia boleh, yang lain tak ada. Setengah tu pakai baju pun tak boleh, kena warna, setiap kena pakai baju tu. Ini semua tak ada, melainkan orang yang berlebih-lebihan dalam mengampu ni. Ada soalan? Ya. Oh, dah hampir masa. Tak, hukum ismam ialah berdasarkan dia talaqi. Begini demikian mereka mengambil daripada Jibril dan diturunkan kepada Qura dan kita warisi. Sebab tu hukum-hukum yang seperti ini hanya ada pada ayat-ayat yang tertentu dan dikhususkan pada ayat yang tertentu. Diwarisi macam irkam ma'ana ya, dan juga ayat tadi ta'manna alaina. Ini ayat-ayat ni semua hanya kerana kita mengambil daripada qiraat yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya. Saya nak soalkan tentang sebutan amin dalam solat. Apa yang pernah saya baca, bila di yang hadis mengatakan setelah baca solat toli itu sebut amin. Ya. Dan sekiranya imam tu kalau dia sebut amin, kita berpegang pada hadis itu. Idza aman fa aminu. Jika imam amin dan Nabi, maka kamu juga amin di belakang. Nabi kamu amin. Yani imam dulu kata amin, amin. Jadi kita ikut. Bila kita dengar dia mula, baru kita ikut. Bukan kita mendahului imam. Maksud saya di sini, Ya. sama ada kita dengar atau tak dengar, Ya. kita tak dengar langsung imam tu sebut amin sebab pada tahu dengar. Saya berpendirian kalau saya pada ustaz belum pergi dia tu, saya sebut amin. Saya tak ikut imam tu, saya tak diam. Pasal hadis tu suruh kita sebut amin dekat lepas pada tahu. Ustaz belum bagi penjelasan. Ya. Amin ini sabit dalam hadis Nabi SAW yang banyak. Walaupun dalam mazhab Hanafi dia kata tak dijaharkan amin ini. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim, maka jelas bahawasanya, dan juga hadis-hadis yang lain, Nabi surat bila imam aman fa aminu, maka kamu juga amin di belakang dia. Maka kalau berdasarkan, yang pentingnya bila waladhdallin kata amin, dan itulah yang diriwayatkan dalam hadis, sahabat amin, orang semua dengar amin. Tetapi secara disiplinnya imam kata dulu. Bila imam kata amin, kita serentak dengan imam lah. Tapi bila imam dulu, maka bila sampai tempat imam amin, kita amin. Hadis ni boleh bagi beberapa makna. Satu kan, maksudnya Nabi tak mau imam tak dan habis lagi kita amin dah. Jadi sebab tu Nabi kata bila imam amin, bila kamu amin. Dan ini tak kira imam waladhdallin, tak ada wakal, tak ada dhalin, dia amin dah dia. Jadi Nabi kata tunggu bagi imam. Tapi kalau imam tak amin, maka tempat itu juga kita amin. Tapi dia imam telah melakukan, imam patut mesti amin. Itu sunnah Nabi SAW. Jika imam tak amin, adakah maknum amin? Walaupun hadis ni kata imam dulu, kita boleh maksudkan memang patut diaminkan, cuma serentak dengan imam. Kalau imam tak amin pun, kita amin juga. Kerana di situ sabit riwayat-riwayat sahabat amin pasal imam tu tak mau amin, kan? Macam iman, Nabi kata idza kabbar fakabbir, bila imam takbir kamu takbir. Tapi kalau dia tak takbir, kita nak kena takbir takkan? Kalau dia tak rokok, kita tak rokok juga. Kayak imam menyanggah, kita tak ikut apa yang dia sanggah, kerana sabit dalam hadis dalam hal itu. Allah. Ada soalan? Ya. Last. Harut dan Marut disebut di dalam Al-Baqarah mengenai
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, tentang kisah Nabi Sulaiman. Dikatakan Harut dan Marut ini ialah malaikat. Wa ma unzila ala malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidak apa yang diturunkan daripada kepada malaikat daripada di Babil. Babil ni ialah tempat di Babylon ni di Iraq. Harut dan Marut. Siapa Harut dan Marut? Quran sebut umum. Tapi riwayat-riwayat Israiliyat kata kononnya Harut dan Marut ni dua malaikat yang datang nak test supaya dia ada nafsu macam manusia. Lalu bila dia turun, dia gagal dengan nafsu tu, dan kemudian akhirnya malaikat ni berlakulah, dia ajar manusia sihir dan seumpamanya. Banyaklah ceritanya. Cerita ni tidak sabit dalam Islam, tak sabit. Yang kita tahu, Allah kata ada dua malaikat, ia dia Harut dan Marut, dan dia mereka itu mengajar, memberitahu manusia tentang apa yang berlaku daripada ilmu sihir. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Quran kata, sambung ayat tu, kami ini fitnah, kamu jangan menjadi kufur. Maka yang kita faham, tidaklah apa yang kami turunkan kepada Harut dan Marut di Babil itu melainkan sebagai satu fitnah untuk mengajar manusia, dan mereka tu pun telah memberitahu, kami ni fitnah, kami ajar apa yang dikatakan sihir itu, kamu jangan kufur kepada Allah. Jadi Allah, Harut dan Marut ni wallahu ta'ala alam, di Babylon dulu terkenal dengan sihir. Harut dan Marut ni datang barangkali mengajar kunci-kunci sihir, mungkin untuk mengatasi sihir, mungkin untuk bagi tahu apa yang ahli sihir buat, dan kita jangan kufur. Dan sihir ini menunjukkan ini sihir ni berlaku di dalam benar, wujud, bukan satu khayal, ia wujud. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Quran kata, dengan sihir itu dia memisahkan seseorang dengan pasangannya. Isteri boleh berpisah dengan suami, suami berpisah dengan isteri, kawan berpisah dengan kawan yang lain. Dia tengok muka isteri tak boleh, dia tengok muka suami tak boleh, tak tahu sebab dia. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, dia memisahkan antara seseorang itu daripada pasangannya. Ini Harut dan Marut. Ini merupakan cerita ni bermula daripada Babylon, cerita perkembangan sihir Harut dan Marut, dan kemudian selepas daripada itu, siapakah detail Harut dan Marut? Riwayat Israiliyat macam-macam, kita Quran bercerita banyak tu saja. Kita tahu nama mereka, mereka mengajar tentang sihir, mereka bagi tahu jangan kufur kepada Allah, mereka bermula daripada Babylon. Itu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.